اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين. اللهم غنينا بحلال حرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا خير يا فرد يا ويت يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا من لساني يفقه قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله تعالى علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تهم الدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengajian subuh kita terus hari Sabtu hari ini untuk tujuan surau At-Tayyibah. Surau At-Tayyibah Puchong, Bandar Bukit Puchong. Jadual sebenarnya kalau offline di surau At-Tayyibah Bandar Bukit Puchong, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat di Facebook, di grup WhatsApp untuk jadual pagi ini, sambil kita baca Al-Fatihah untuk Tuan Guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. InsyaAllah sama-sama kita share pagi ni sebelum kita teruskan. InsyaAllah, jom kita share. InsyaAllah. InsyaAllah kita bagi diteruskan ayat
14. Ayat 14 surah Hud. InsyaAllah sambil-sambil kita share, insyaAllah kita share kan. Ayat 14 surah Hud, insyaAllah. Saya masih share lagi. Mohon sahabat-sahabat share, komen, suara. InsyaAllah internet tidak stabil sangat ni. Okey, ayat 14 surah Hud. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam tajibul lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Sadaqallahu azim. Surah Hud ayat nombor 14 dalam kitab tafsir Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Sama-sama kita baca. Jom kita baca. Maksudnya, oleh itu jika mereka penolong-penolong kamu, yakni penolong-penolong kamu, tidak dapat melaksanakan permintaan kamu, yakni untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah yakni terbukti hakikat yang demikian, maka hendaklah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya. Surah Hud ayat nombor 14. Saya ulang balik artinya. Oleh itu jika mereka yakni penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu, yakni untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh hanyalah untuk menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka hendaklah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya. Surah Hud ayat nombor 14. Kemudian Tuhan berkata, fa in lam tajibu lakum, sekiranya orang-orang ini tidak dapat menerima sebutan terhadap cabaran kamu, ya, supaya menyediakan Al-Quran yang serupa kandungannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, maka berilah mereka tempoh masa 2 hari. Kalau tidak boleh juga beri tempoh 2 bulan. Kalau tidak boleh juga berilah tempoh setahun. Pengertian ayat yang awal tadi. Kemudian kalau tidak boleh juga, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, ketika itu semua manusia mengakulah bahawa sebanyak mana Al-Quran yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad SAW ini, ia diturunkan dari langit melalui ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menanya pada orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran. Wahai Muhammad, apabila orang tidak boleh mencabar kamu, yakinlah Al-Quran ini bukannya rekaan kamu, bahkan datang daripada Allah. Tiap-tiap ayat yang turun dari langit, semuanya turun melalui Allah, melalui ilmu Allah,
melalui pengertian dan layanan sepenuhnya. Layanan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maksudnya maka yakinlah, fahamlah Al-Quran. Tu. Ya, ini ceritakan Rasulullah SAW kita yang dicabar, ya. Disuruh Allah SWT, diperintahkan Allah Ta'ala menanya pada orang yang tidak yakin dengan ayat Quran supaya membuat Al-Quran, ya, membuat surah dalam Al-Quran macam Al-Quran, dibagi tempoh daripada 2 hari kepada 2 bulan, 2 bulan kepada 2 daripada 2 bulan, 2 bulan berilah tempoh untuk setahun. Tak boleh juga bagi tahu dia ketika itu semua manusia mengakulah. Disuruh manusia mengaku saja, ya, sebanyak mana Al-Quran yang keluar daripada mulut Nabi kita Nabi Muhammad ini, ia diturunkan daripada langit melalui ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan, wahai Muhammad, apabila orang tidak mencabar kamu, yakinlah Al-Quran ini bukannya rekaan Rasulullah SAW, bahkan datang daripada Allah. Kita pun kena yakin datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang turun dari langit, semuanya turun daripada ilmu Allah, melalui pengertian dan layanan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu. Turun 100% daripada Allah Ta'ala. Tak ada benda lain yang sumbernya. Fa'lamu, maksudnya maka yakinlah, fahamlah Allah Ta'ala. Maksudnya kita ni dah terima dengan cukup baris, cukup komplit 30 juzuk, 6,236 ayat. Takkan kita tak nak yakin lagi. Cukup dengan makna, dengan tadabbur sekarang, dengan My Quran Time, dengan tengah-tengah pandemik ni, kemana pula kita nak ambil lagi. Itulah sumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Puncanya daripada Allah Ta'ala, kena balik pada Allah Ta'ala. Cuba renung tuan-tuan. Sampai bila kita nak mencari punca yang lain. Itulah sumber yang sebenar-benarnya kita balik jalan yang selamat. Jadi apabila kita yakin bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada sebabnya manusia tidak boleh menerimanya lagi. Kalau tidak menerimanya juga, yakinlah bahawa manusia itu telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Serupa kita didenda jika tidak memakai topi keledar atau tidak ada cukai jalan. Sedangkan kerajaan yang mengenakan denda ini kecil saja kekuasaannya, kerajaan dunia dan orangnya sama seperti kita juga. Kita duduk bawah kerajaan negeri kita, tapi kita terlupa kerajaan yang sebesar-besarnya, yang maha kuasa. Sebab tu bila ada orang tidak yakin dengan datangnya Quran daripada Allah Ta'ala, maka satu masalah besar pada dirinya. Yakin bahawa Quran itu datangnya daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada sebab manusia tidak boleh menerima lagi. Yakin dengan ayat Quran. Kalau tidak menerimanya juga, yakinlah bahawa manusia itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Tak nak guna ayat, tak nak guna sumber daripada Allah Ta'ala, maka dia sebenarnya telah lawan kerajaan yang sebenarnya, bukan kerajaan Malaysia. Ini Tok Guru bagi contoh, kita tak pakai topi keledar, kena denda, kena tangkap, kena saman. Itu kerajaan Malaysia. Ini bukan kerajaan Malaysia, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dah tulis dah di dalam Al-Quran, diturunkan dah, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kenapa tidak yakin? Sebab tu kena yakin. Pagi pun dah kita dah baca ayat Al-Quran. Pagi-pagi nak keluar rumah pun kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah SWT. Nak keluar rumah tu kita yakin dengan ayat Quran.
minta bantu kepada Allah Ta'ala. Sebelum keluar tadi pun kita sembahyang, kita baca nasta'in ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan. Kunut pagi tadi kita minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Kita minta hidayah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi hidayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, ya, kenapa tidak yakin lagi dengan Allah Subhanahu. Keluar rumah tadi, alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai habis, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Minta ampun, minta tolong Allah Ta'ala, jaga kita waktu kita keluar dari rumah. Paling hebat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak keluar rumah, dalam musafir kita baca lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam perjalanan kita baca. Bimbang macam-macam boleh berlaku zaman sekarang. Pagi-pagi Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ajarkan Yasin sebelum matahari terbit. Yasin 1 sampai 9. Nak jaga musuh yang nampak dan musuh yang tidak nampak. Surah Yasin ayat 1 sampai nombor 9. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Yakin kita dengan Allah Ta'ala. Banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali sebelum matahari terbit, 3 kali sebelum matahari terbenam. Tuan Guru Harundin refer pada buku Ru'yan. Untuk apa? Untuk minta kepada Allah Ta'ala dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Quran kita bergantung. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi dengan bab sihir, apa dengan bab syaitan, apa bab was-was kita nak solat tu, kita minta kepada Allah Ta'ala. Surah An-Nas 3 kali sebelum kita solat. Bimbang, was-was. Syaitan takkan berhenti. Waktu Sinai, waktu COVID ni pun lagi hebat syaitan. Kena renung kita. Ya? Jangan tidak yakin kita dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Al-Quran sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu. Apa kata kalau kamu sendiri melawan Tuhan yang kerajaannya seluas alam ini? Kamu sendiri agaklah bagaimanakah pembalasan yang akan menimpa kamu di hari akhirat kelak. Kamu fikirlah, sebab kamu ada otak. Aku beri otak dalam kepala kamu ini, itu digunakan untuk berfikir. Wa an la ilaha illa huwa. Yakinlah, dan yakinlah bahawa tidak ada yang berkuasa penuh melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin, tuan-tuan, Nabi Nabi diperintahkan Allah Ta'ala, ya, sekiranya yakin, kita yakin terus kepada Allah Ta'ala. Sebab kita dah diberi otak, kita dah bagi akal fikiran. Kenapa kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita gunakan sepenuhnya otak kita untuk berfikir, yakin bahawa tidak ada yang berkuasa penuh melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan ilaha kita beri maknanya sebagai Tuhan. Ya. Tuhan ialah satu zat yang memiliki segala kesempurnaan, iaitu Allah Ta'ala. Manakala la ilaha illa huwa, kita hendak menterjemahnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, pun tidak apa. Hendak terjemah, tidak ada yang maha berkuasa kecuali Allah, pun tidak apa. Hendak terjemah, tidak ada yang maha bijak melainkan Allah Ta'ala, pun tidak apa.
hendak terjemah tidak ada yang maha kaya selain Allah Ta'ala pun tidak apa. Semua terjemahan itu boleh berlaku. Cuma kalau kita sebut satu persatu begitu banyak, ya, satu persatu begitu banyak, benarlah sifat Tuhan yang kita kena sebut. Kalau sebut maha kaya, kena sebut juga maha bijak. Kalau sebut maha handal, kena sebut pula maha pandai. Kalau sebut maha itu maha maka kena sebut pula maha ini. Maknanya yang paling padat cukup sekadar kita sebut la ilaha illa huwa, yakni tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Allah Taala. Kepada saudara-saudara di kampung, khususnya Tok Lebay, Tok Guru dan Tok Imam, apabila kita sebut berkenaan illah, sekali-sekala kita kena isi dengan analisis semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat kamalat, iaitu kesempurnaan. Dan kalau boleh sebut belaka semua 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini barulah masyarakat dapat memahami siapakah Tuhan ini. Jangan jadi seperti mana yang kita dengar sekarang ini. Sifat Tuhan disebut tanpa ada penjelasan lanjut, walaupun tidak ada penjelasan lanjut, walaupun memang ada sifat-sifat Tuhan yang susah difahami jika tidak dijelaskan sepenuhnya. Misalnya, kita sebut Tuhan ini maha kaya hingga dia menurunkan air hujan di laut, padahal laut itu adalah air juga. Tetapi dengan sebab dia memiliki air yang begitu banyak dan melimpah ruah, maka dia turunkan belaka ke dalam laut, di atas bukit, di daratan, di negeri orang kafir, di negeri orang komunis, di negeri orang muslim. Ini menandakan bahawa kekayaan Tuhan ini tidak ada tandingannya. Oleh yang demikian, kalau diberi 1 ataupun 2 ringgit, kamu jangan gaduhlah hendak meninggalkan Tuhan, kerana Tuhan mempunyai lebih banyak lagi kekayaan berbanding manusia. Cuma kita tidak boleh mendapatkan upahnya serta-merta. Kita diberi sesuatu tempoh untuk membuat kerja ataupun ibadat, dan gajinya hanya dibayar selepas mati. Serupa kerajaan membayar gaji sebulan sekali kepada kaki tangannya. Walaupun setengah orang sudah habis duitnya di tengah-tengah bulan, tetapi kerajaan tetap membayar gaji hanya pada penghujung bulan. Ini contoh. Begitulah juga kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Dengan sebab projek Allah besar, maka dia tidak membayar gaji secara bulanan mahupun mingguan, tetapi dia akan bayar gaji sekali saja. Nanti kamu mati dahulu, barulah dia diberi gaji. Barulah dia beri gaji yang namanya syurga. Kamu kena bersabarlah. Itu beza kita. Kalau bekerja dengan manusia, bekerja dengan makhluk di dunia ni, kita boleh dapat gaji terus sebulan sekali. Ada yang setengah bulan, ada yang bayar gaji harian. Tapi kalau kita kerja dengan Allah Ta'ala, dengan ibadah Allah Ta'ala, sekali saja Allah bayar ujung dia, iaitu selepas kematian kita. Tu cerita kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Tuhan bertanya, "Fahal antum muslimun?" Selepas aku jelaskan begitu sekali, adakah kamu masih tidak mahu lagi kepada Islam? Kamu mahu menyerah diri kepada aku, ataupun kamu ragu-ragu, masih ragu-ragu lagi, masih tidak percaya lagikah kepada Islam? Nak ingatkan kita, dah diturunkan ayat Allah Ta'ala, dah dijelaskan
Adakah kita ni masih mahu lagi kepada Islam ataupun apa? Kamu mahu masih nak menyerah diri kepada Allah ataupun tidak? Kamu masih ragu-ragu lagi, masih lagi tidak percayakah Islam itu? Ini kita tanya balik dalam ayat ni. Islam adalah perkataan masdar, iaitu perkataan terbitan daripada kalimah aslama, iaitu yang bermakna serah. Bila seorang itu beragama Islam, artinya dia kena menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah Ta'ala berarti mengikut segala arahan dari kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Tuhan kata haram, maka kita kena berhenti dengan serta-merta. Apabila dia kata perkara itu wajib, maka kita kena membuatnya dengan serta-merta. Ini maksudnya Islam itu adalah bab serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengaku kita Islam artinya kita menyerah diri 100% kepada Allah Taala. Penyerahan diri kepada Allah Taala bererti mengikut segala arahan dan kata-kata Allah. Bila Tuhan kata haram, cari tempat lain. Jangan kita gunakan juga bab haram tu. Kita lari pada bab yang haram. Maka kita kena wajib berhenti dan serta-merta. Bila Allah kata itu wajib, kita kena buat. Kita lakukan pasal perintah Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagaimana pula penyerahan orang Melayu kepada Tuhan? Aku duduk macam inilah, hanya berserah kepada Tuhan. Tidak kira sama ada ke arah syurga ataupun neraka. Itu penyerahan cara orang Melayu, bukannya penyerahan cara Islam. Bila orang Islam, kita kena usaha, kena ambil tindakan. Dah sampai mesej patutnya kita diambil tindakan. Jangan kita tunggu serah macam tu saja. Itu bukan cara Islam. Kita kena berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Habis tafsir ayat 14, kita masuk ayat yang 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 15. Maksudnya, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkhendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan mesempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Ulang balik maksud ayat tadi. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkhendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni dengan tidak disaksikan sama ada Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Renung, ya. Allah bagi tahu, maknanya kena renung kita. Kehidupan dunia ni, siapa yang usahanya semata-mata niat untuk dunia saja, tidak disaksikan halal haramnya di dalam Al-Quran, tidak dirujuknya dengan Al-Quran, sah ataupun batalnya usaha tersebut, Allah akan sempurnakan hasil usaha tersebut mereka di dunia. Allah teruskan, Allah makbulkan, dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun apa yang diusahakan tu. Hasilnya dapat semua. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Mana-mana manusia yang berkhendakkan kehidupan setakat dunia saja dan berkhendakkan keindahan dunia saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tuhan kata, aku akan beri sepenuh dan sebanyak mana yang dia hendak. Siapa-siapa yang nak bab dunia saja,
Allah makbulkan. Allah beri sepenuhnya. Nak pangkat, nak harta, nak ilmu, semua Allah bagi. Nak kaya, nak Datuk Seri ke, nak Tan Seri ke, Allah bagi semua. Ya, tu. Setakat mana dia hendak, Allah bagi. Pasal apa? Dia nak yang hiasan di dunia saja. Cantik bab dunia. Allah bagi sepenuhnya. Tuhan kata apa sahaja kerja yang dia buat, fikir dan kempenkan sekadar untuk mendapatkan dunia. Aku akan beri. Aku akan beri kepada dia sepenuh. Wahum fiha la yubkhasun. Dan sebanyak mana yang benda yang dia hendak, aku beri belaka. Sedikit pun tidak dikurangkan. Dia hendak apa? Dia hendak kemenangan. Aku akan beri kepadanya kemenangan. Ini adalah kaedah Tuhan dan sifir dia. Sebagaimana ilmu hisab, 5 campur 5 jawabnya mesti 10. Datanglah cikgu mana pun, kaedah hisabnya tetap begitu. Sebagaimana ilmu hisab mempunyai kaedah yang tetap, ini juga adalah kaedah tetap yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Cuma kaedah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah sebagai satu ilmu sifir, sebagaimana yang diajarkan dalam sifir hisab. Walaupun hakikat kedua-duanya merupakan kaedah daripada Allah Ta'ala belaka. Sifirnya ialah mana-mana orang yang hidup di atas muka dunia tetapi berkeinginan, berkemahuan dan bermatlamatkan hanya setakat dunia serta perhiasan saja. Dia hendak berseronok, hendak makan kenyang, hendak jadi orang besar dan hendak jadi orang berkuasa. Akhirat nanti hendak jadi macam mana pun tidak ada dalam kepalanya, yakni perkara pemikirannya. Maka Tuhan kata, orang yang macam ini garanti aku beri belaka kepadanya. Kamu hendak apa? Kamu mahu jadi orang besar, kamu buatlah kerja betul-betul. Aku akan beri sokongan. Nanti kamu tidak jadi orang besar. Nanti kamu akan jadi orang besar. Kamu hendak jadi orang kaya, tidak apa. Kamu buatlah kerja, aku akan sokong. Nanti kamu akan jadi kaya. Kamu hendak apa lagi? Kamu hendak jadi something, tidak apa. Buatlah kerja, aku akan sokong. Nanti kamu akan jadi something sungguh. Kamu hendak jadi serupa macam Fir'aun, tidak apa. Fir'aun juga sendiri pun aku sokong. Hendak jadi serupa Quran, tidak apa. Aku pun sokong. Ya. Hendak jadi serupa Qarun, ya. Tidak apa. Aku pun sokong. Hendak jadi seperti Haman, tidak apa. Aku sokong. Ni. Allah buat, Allah makbulkan, Allah teruskan. Ya, maknanya Allah teruskan. Kalau bab dunia diteruskan bab sepenuhnya. Macam-macam golongan dia boleh jadi. Nak jadi orang kaya, nak jadi orang macam Fir'aun, nak jadi macam Samsing, semuanya Allah bagi. Tu. Pasal apa? Dia nak bab dunia saja. Tu kadang-kadang orang kaya dengan rasuah, orang kaya dengan projek rasuahnya. Cukup, Allah cukupkan. Ini adalah 3 nama manusia yang menjadi simbolik dalam Al-Quran bagi 3 jenis tokoh. Jadi 3 golongan. Pertama, Fir'aun sebagai tokoh berpolitik, Qarun sebagai tokoh keuangan, Haman sebagai tokoh sains. Tuhan jadikan mereka serupa apa yang mereka hendaki. Kamu hendak jadi apa? Aku sokong belaka. Tetapi di akhirat kelak, tiada apa-apa bahagian untuk kamu. Apabila matlamat hidup kamu setakat dunia ini saja, maka macam mana aku hendak beri sampai ke akhirat? Sedangkan kamu tidak mahukan akhirat. Aku akan bawa kamu selamat sampai di akhirat sekiranya kamu menghendaki dunia dan akhirat. Tu. Kita nak dua-dua selamat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Bukan dunia saja, tapi dua-dua, iaitu di akhirat. Macam Fir'aun, Haman, tak. Dia mahu bab dunia saja. Akhirat dia tolak.
Tu golongan Fir'aun, golongan Haman, golongan Qarun. Sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia. Oleh yang demikian, tidak peliklah kalau ada manusia yang hidup di dunia ini, mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Banyak dosa dan banyak maksiat, tetapi hidup mereka kelihatan senang. Makannya sedap, rumahnya besar. Sedangkan aku ini tok lebay, siang malam bersembayang hingga lekuk-lekuk dahi, tetapi tidak jadi serupa macam dia. Macam mana Tuhan? Tu. Masalah dia kaya dan meroleh rumah besar kerana dia memang menghendaki kekayaan dan rumah besar itu. Semuanya boleh belaka. Sedangkan jenis tok lebay dan tok guru, walaupun kamu kata kamu hendak menjadi kaya, tapi kamu tidak buat kerja. Kamu duduk saja di rumah. Kalaupun ada menanam sepohon 2 pokok pisang, itu pun dengan alasan daripada duduk saja, lebih baik menanam pokok pisang. Itu level orang yang tak kerja dengan bab kaya. Orang pun boleh menilai bila dia buat sesuatu kerja dengan sebab daripada duduk saja. Tuhan mana dan malaikat mana yang hendak sokong walaupun menanam sepokok pisang, sekalipun jika dengan sebab daripada duduk saja. Cuba kamu tanam pokok pisang satu estet seluas 1,000, 2,000 atau 3,000 ekar. Tentulah Tuhan akan menyokong kamu untuk menjadi kaya. Apa yang pentingnya sebagai orang Islam, kita diajar oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, supaya kita merangkaikan, menjinjing, memikul, membimbit dan mengaut kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat. Itu yang Nabi ajar sebenarnya. Bukan nak jadi miskin. Jangan kita duduk diam saja tanpa usaha. Ini maksud Tuan Guru. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban benar. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari azab neraka. Maksudnya, wahai Tuhan, berilah kepada kami di dunia ini hasanah, yakni kebaikan, dan di akhirat juga hasanah. Dua-dua dapat. Dua-dua kita mohon. Digunakan perkataan hasanah dengan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Hasanah maknanya molek, bahagia dan berjaya. Dengan doa yang macam ini, orang Islam boleh faham bahawa taraf dunia dengan akhirat kedua-duanya serupa. Sama-sama penting, sama-sama perlu. Kalau berlaku juga kesilapan, itu bukannya silap Islam ataupun silap Nabi Muhammad SAW, tetapi kesilapan diri sendiri. Seterusnya, sebanyak mana kerja yang kamu buat, sama ada bersembahyang, berpuasa atau pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji umrah, semuanya berkisar dengan niat innamal a'malu bin niat. Semua kerja buat manusia ini terletak dan berkisar dengan niat. Niat ini walaupun letaknya di dalam hati, tetapi tidak berada di sepanjang masa. Tidak hanya bergulung di dalam perut, tetapi keluar dan melalui lelak kaki, tangan, mulut dan hidung kita. Bila mulut kita bercakap, ia menggambarkan isi hati. Apabila tangan kita bergerak, ia juga menggambarkan isi hati. Kalau niat kita bersungguh-sungguh menghendaki keselamatan dunia dan akhirat, maka mulut kita perlu bercakap mengenai perkara yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kaki dan tangan kita juga turut mencari pitih ataupun duit yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kita cari yang halal sahaja.
Bukan yang bersekongkol dengan rasuah, bukan yang bersekongkol dengan maksiat, bukan yang bersekongkol yang tidak halal. Kita tahu itu yang selamat. Dunia pun selamat. Yang paling penting, akhirat kita selamat. Itu bab kebaikan ke yang kita minta tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kejayaan dunia dan akhirat. Kemudian kita minta kita dipelihara. Pelihara apa? Dari azab neraka. Ujung tadi. Surah Al-Baqarah ayat 201. Begitu juga kita bila kita berkerajaan. Kita berkerajaan bukan berhendakkan kuasa setakat dunia ini saja. Tetapi kita hendak di akhirat. Tidak ada cara yang boleh membawa kita ke akhirat selain daripada cara Islam. Baik dalam jurusan perniagaan maupun politik. Hanya Islam saja yang datang dari langit dan Islam saja yang mengajar kita persoalan di dalam kubur dan kebangkitan di akhirat. Ini kena renung. Ya, tu kadang-kadang orang buat politik saja, agama silap besar. Ini dipesankan kita nak berkerajaan ke, nak ekonomi ke, tetap dengan Islam, berpandukan Al-Quran. Walau banyak hebat macam mana kerajaan tu, tapi tak mengikutkan Islam, tidak memikirkan akhirat, tak ke mana kerajaan tersebut. Yang paling hebat, bimbang pula di soal besok, macam mana berkerajaan kita di dunia ini. Walau sebanyak mana pun profesor, doktor, ahli fikir dan ahli falsafah di muka dunia ini, walau setinggi mana pun gelaran PhD-nya, namun tidak pernah seorang pun sudah sampai ke alam akhirat. Dengan sebab itu tidak tahu apakah akhirat, tidak tahu apakah yang berlaku di dalam kubur, maka dia tidak boleh bercakap tentang perkara-perkara tersebut. Hebat macam mana pangkat dia, gelaran macam mana falsafah dia, ahli-ahli fikir dalam dunianya, profesor, doktor, ahli fikir, ahli falsafah, contoh tinggi kegelarannya, PhD-nya, namun tidak seorang pun yang sudah sampai ke alam akhirat. Tak jadi apa. Profesor yang tak ingat bab akhirat, dia tak jadi apa profesor dia. Takat tu aja. Ya, bila cerita pasal alam akhirat, dia stop. Dia tak nak fikir. Ya, pasal apa? Dia tidak tahu bab apakah akhirat, tidak tahu apakah berlaku di alam kubur. Lagi dia stop. Tak ke mana profesor dia, tidak ke mana dia punya madya dia, profesor madya ke, PhD dia ke, research hebat macam mana pun. Tu kadang-kadang orang ni, ya, kena renung bab, ya, renung bab. Bila bab akhirat tu kadang dia jauhkan diri, dia detail dengan PhD dia, profesor dia. Dia tak detail alam kubur dia macam mana besok. Sebab itulah kita mesti berpolitik dan menubuhkan kerajaan dengan cara Islam. Bolehkah Islam itu dilaksanakan? Jawapannya boleh. Islam boleh. Bukan Malaysia boleh. Islam itu boleh. Itu. Pasal apa? Itulah, ya, kehendak Allah Ta'ala. Wajib dah. Pasal kita dah mengaku Islam. Boleh sebab, ya, dengan sebab Islam itu datangnya dari langit, maka terfikir dalam kepala kita bahawa mustahil Allah Ta'ala menyuruh kita membuat satu benda yang manusia tidak boleh buat. Bila Allah suruh buat, maksudnya kita mampu boleh buat. Tiap-tiap benda yang dia suruh tentu boleh dibuat. Cuma ada halangan dan tentangan. Dengan sebab adanya halangan dan tentangan itulah maka Islam mengajar kita berjihad. Bila Allah dah suruh buat, sebenarnya boleh buatlah. Sebenarnya boleh buat. Cuma ada obstacle, ada halangan yang kena kita lalui. Bila ada bab halangan, ada bab tentangan, maka Islam mengajar supaya kita berjihad. Tak ada cara lain.
Buat apa Islam ajar supaya berjihad kalau satu benda itu boleh dibuat dengan mudah, serupa membawa kereta Jepun pulas sahaja steering, kata Tok Guru, pulas sahaja steering, kereta boleh bergerak terus. Kalau Allah Islam semudah itu, apakah tujuan Allah Ta'ala mengajar kita berjihad dan bersabar melawan nafsu? Apa tujuannya? Tu mesti boleh. Pasal apa? Dah dibagi jalan. Melalui ajaran-ajaran begini, fahamlah kita bahawa Islam ini barang ataupun perkara yang payah. Dalam kepayahan itulah kita kena berhempas pulas sehingga mati, berdiri atau hampir habis duit emas sekalipun. Kita tetap kena bersabar kerana ini merupakan kerja Tuhan. Kalau zaman orang-orang Melayu dahulu kala, bila sebut saja kerja raja, habislah. Timbullah pula cerita berkenaan hang tuah yang taat dan hang jebat yang menderhaka kepada raja mereka. Kita hendak alihkan pemikiran umat Islam daripada bercakap mengenai hang jebat dan hang tuah kepada kisah Hang Abu Bakar, Hang Umar, Hang Osman dan Hang Ali, kata Tok Guru. Barulah kita benar-benar Muslim, tidak setakat Melayu saja. Ni sepatutnya kita ada peningkatan. Kita follow bukan bab hang tuah ataupun hang jebat saja. Itu level Melayu saja. Tapi yang hebat ni level Saidina Abu Bakar, level Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali. Barulah kita benar-benar Muslim, tidak setakat Melayu saja. Ni kata Tuan Guru, kita kena balik pada Islam yang sebenar-benarnya. InsyaAllah habis dah ayat 15. Kita akan sambung pada ayat yang ke-16. Ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Surah Hud ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Orang lagu ni, orang yang macam ini di akhirat kelak tidak adalah aku cadang beri benda lain selain daripada neraka. Sebab aku sudah beri belaka kepada dia di dunia. Kaitan dengan ayat 16 tadi, 15 tadi, orang yang kejarkan dunia, Allah bagi semua, Allah bagi sepenuhnya. Masuk akhirat, Allah tidak bagi lain selain daripada neraka. Tu. Pasal apa? Dia dah beri belaka semua. Dia dah bagi sepenuhnya waktu di dunia. Nikmat di dunia. Dia tidak minta nikmat di akhirat. Siapa yang duduk di atas dunia tanpa mengingati akhirat, dalilnya dia tidak mempedulikan hal ehwal syurga, neraka, halal haram dan urusan agama yang lain. Ni maksudnya. Sesiapa pun yang duduk di atas dunia tanpa mengingati akhirat, dalilnya dia tidak mempedulikan hal ehwal syurga, neraka, halal haram dan urusan agama lain. Maka orang yang macam ini aku beri belaka sebanyak mana yang dia hendak, tetapi di akhirat kelak tidak ada bahagian untuknya lagi melainkan neraka. Bila hidup kat dunia ni, dia fikir bab dunia saja. Allah bagi semuanya, sepenuhnya Allah bagi. Tapi ingat, orang yang macam ni, orang yang macam ni besok di akhirat kelak tak ada bahagian lain yang dapat. Dunia dia dapat,
akhirat besok dia dapat juga apa dia? Neraka. Ni surah Hud ayat nombor 16 yang awal. Syurga ini aku hanya beri kepada orang yang sentiasa berpantang ketika duduk di dunia. Hendak buat benda ini, yakni perkara itu, dia berasa tidak baik. Hendak buat benda perkara ini pula, dia merasakan neraka. Orang lagu ini, lagu tu macam ni, macam itu. Orang aku cadangkan syurga untuknya di akhirat kelak, kerana semasa di dunia, masa di atas dunia, dia terpaksa memikul benda-benda berat, laksanakan menghara ke bab neraka. Itu ceritanya. Maksudnya siapa yang sentiasa berpantang waktu dekat dunia ni, ditulis Tok Guru, siapa yang berpantang waktu di dunia, takut nak buat benda ni, takut nak buat benda ni tak baik, maka buat perkara itu, dia merasakan neraka, bimbang masuk neraka. Dia berhenti, bukan berhenti, dia tak buat, pantang dia. Dia mengelak bab tu. Itulah yang dicadangkan Allah Ta'ala, orang yang sebegitu masuk ke dalam syurga. Ayat-ayat begini merupakan tiang seri bagi pejuang Islam sejak zaman dahulu hinggalah sekarang. Kalau tidak ada ayat sebegini, kita pun juga akan terpesong, juga disebabkan tiupan, pujukan, rayuan, ugutan dan sebagainya. Oleh kerana ayat lagu ni ataupun macam ini ada di dalam Al-Quran, maka terpaksalah kita menggunakan ayat ini sebagai tempat sandaran kukuh. Inilah dinamakan aqidah. Aqidah yang sebenarnya. Pasal apa? Dia tak ambil yang haram. Dia takut bukan nak buat, dia takut nak buat. Bimbangkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman tu apa dia? Balasan Allah Taala esok. Di akhirat besok. Dia bimbangkan Allah, campakkan dia ke dalam neraka. Ini dia panggil, sumbernya daripada Al-Quran. Inilah yang dipanggil sandaran yang kukuh, kekuatan yang kukuh, pergantungan yang kukuh, yang dipanggil akidah. Wahabita ma sana'u fiha. Runtuhlah, dan runtuh berkecai habis sebanyak mana kerja yang mereka buat di dunia ini. Kalaupun dia membuat masjid, pertandingan musabakah dan benda-benda kebajikan, Tuhan kata di akhirat kelak semuanya akan runtuh habis. Di sini tidak timbul isu buat ataupun tidak buat. Masalahnya jika dibuat, ianya dilapik atas apa? Kamu melapiknya atas dasar keikhlasan lillahi ta'ala ataupun dasar nafsu. Siapa yang ada duit, dia boleh buat masjid. Pergi ke Mekah 4 kali setahun. Soalnya, atas landasan apa kamu buat semua perkara tersebut? Apakah motifnya? Apakah niatnya? Motif kamu adalah kerana Allah Ta'ala ataupun atas diri kamu sendiri? Kalau kamu buat kerana mahu berkempen atau mahu bermuka-muka, artinya kamu telah bertuhankan diri kamu sendiri, bukannya bertuhankan aku. Ini nak ingatkan kita kalau kita buat kebajikan, niat kita ke mana sebenarnya? Ikhlas kita ke mana? Sama ada lillahi ta'ala ataupun bermuka-muka ataupun berpura-pura di depan publik, di depan orang ramai. Niat nak buat kebajikan. Nak cari apa? Publicity ataupun nak jadi figure hebat dalam dunia sekarang. Nak tengok berapa yang follow, nak tengok berapa yang like. Ni ditanya. Tok Guru tulis, berapa kali ke Mekah, berapa kali kita ke Madinah, berapa kali kita umrah. Motifnya apa? Niatnya apa? Landasan kita ke mana sebenarnya? Dalam Quran, Al-Quran sendiri, Nabi SAW pernah menyuruh sahabat-sahabatnya membakar masjid Dirar. Wallazina attakhazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqam bainal mu'minin wa irsadal liman haraballahu wa rasuluhu min qabl
wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Surah At-Taubah ayat 107. Maksudnya, dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan, yakni keselamatan orang-orang Islam, dan yakni menguatkan keingkaran mereka sendiri, serta memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman, dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum ini. Dan yakni apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami dikhendaki, yakni dengan mendirikan masjid ini, melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. Ini surah apa? Surah Taubah ayat 107. Ada sekumpulan orang-orang di zaman Nabi membina masjid dan menubuhkan jawatan kuasa yang diketuai oleh Abu Amir Ar-Rahib. Di dalam tafsir Ibnu Kathir disenaraikan jawatan kuasa itu, kalau tidak salah, saya kesemuanya seramai 13 orang. Lalu mereka menjemput Rasulullah SAW untuk merasmikannya. Nabi berkata, tidak apalah, sekarang aku ada kerja kerana hendak pergi ke Tabuk. Balik nanti insya-Allah aku akan merasmikannya. Di pertengahan jalan, Jibril memberitahu baginda, kamu tidak usahlah pergi Muhammad. Bahkan kamu kena suruh orang-orang kamu membakar masjid itu. Apa yang kita hendak katakan mengenai ayat Al-Quran ini, artinya sesiapa pun boleh membina masjid, bahkan 80% daripada perbelanjaan masjid negara itu sendiri dibiayai oleh orang yang tidak beragama Islam. Ini kenyataan, itu kenyataan daripada mulut Tengku sendiri. Itu pun kalau Tengku masih ingat, dan jika masih ada kenyataan itu dalam surat khabar. Apa yang hendak diberitahu adalah duit yang digunakan untuk pembinaan masjid bukan menjadi masalah, sama ada daripada komunis, Raja Siam ataupun Lee Kuan Yew. Mereka juga boleh membuat masjid, tetapi apa yang penting adalah masjid itu dibuat atas dasar apa? Apakah motifnya? Dari segi bahasanya, kalimah habita bermakna runtuh, dan tarbih yakni terhakis. Dari segi bahasa asalnya, tuan kitab ini menyebut bahawa habita bermakna perut lembu ataupun perut lembu terik yakni tegang kerana kembung. Perut lembu boleh menjadi terik disebabkan dua perkara. Pertama kerana kenyang, dan kedua kerana kembung. Kedua-duanya sama-sama menggelembung, tetapi mana satu gelembung sihat dan mana satu gelembung sakit. Kita menyangka bahawa perut lembu menggelembung kerana kekenyangan makan rumput, tetapi rupa-rupanya sakit kerana kembung. Jadi sebanyak mana kerja yang kamu buat di dunia yang tidak berasaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan menggelembung seumpama perut lembu yang kembung. Nampak saja berhisi, tetapi pada hakikatnya di dalamnya hanya ada angin. Nampak tidak ada apa-apa, tetapi akhirnya mati kerana penyakit kembung perut. Begitulah keadaan kamu. Berangan-angan banyak benda yang kamu buat, yang ini RM1 dan yang ini pula RM1, tetapi rupa-rupanya terkena penyakit kembung. Di akhirat kelak runtuh habis, licin kesemuanya. Ini maksudnya kerja kebajikan yang tidak berasaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk nafsunya sendiri, niat untuk dirinya sendiri, bab ikhlas ditinggalkan jauh. Jadi sebutan saja saya ikhlas, ini maksudnya dia akan runtuhkan dirinya sendiri besok di akhirat.
Ini sifir yang Tuhan telah letakkan di dalam Al-Quran. Jangan kita pandai-pandai ikut cara kita. Kalau kamu buat kerana dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan terbatallah habis sebanyak mana yang mereka lakukan. Segala perkara yang dia buat akan runtuh, dan sebanyak mana yang dia buat juga akan terbatal. Tak ada faedah, tak ada apa hujung dia. Ya, batal kesemuanya. Serupa kalau kita sembahyang, kita bersembahyang cukup takbirnya, sujudnya cukup lengkap kesemuanya. Tetapi sesudah memberi salam, Assalamualaikum, tiba-tiba kita ternampak darah pacat penuh pada kain. Sembahyang macam itu dikira batal kerana dia kena dilakukan semula. Kita boleh saja bersembahyang semula, tetapi kalau di akhirat kelak baru kita tahu sembahyang tersebut batal, bagaimana kita balik semula ke dunia? Kita dah tahu dah bab benda-benda yang menyebabkan batalnya ibadah kita. Nak tunggu akhirat, habis lah. Tak boleh patah balik sebenarnya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Asy-Syura ayat 2. Surah Asy-Syura ayat 102. Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi, supaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syura ayat 102. Baru nak menyesal. Waktu dia buat di dunia, niat untuk tunjuk orang. Nak riak, nak tak ada bab ikhlas terus pada Allah Ta'ala. Yang ingatnya biar nama dia naik, diam naik, kebajikannya disebut orang berkali-kali. Wahai Tuhan, kalau kamu menghantar aku balik semula ke dunia, aku hendak menjadi orang yang mukmin. Aku tidak mau buat macam ni lagi. Di akhirat kelak ini merupakan sungutan orang yang fras. Sekarang kita masih lagi di dunia. Janganlah sampai terjadi di akhirat kelak. Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk dihantar semula balik ke dunia. Kita cek sekarang. Kita letakkan Al-Quran di hadapan. Kita baca dan serahkan bulat-bulat ilmu pengetahuan. Khusyuk dan tawaduk kita dengan Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai kita terlambat. Takut kita fras yang paling hebat waktu di akhirat besok. Pasal apa? Dah terlambat nak patah balik. Sekarang masih lagi ada masa lagi. Walaupun dalam keadaan semasa yang hebat, tapi kita masih berpeluang lagi untuk buat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti menerima pakai apa yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun orang lain kata ianya tidak boleh diterima, tidak boleh diterima pakai, tetapi Al-Quran membenarkannya. Begitulah keadaannya sama ada dalam lapangan amal ibadat, politik ataupun apa jua lapangan sekalipun. Kita letakkan Al-Quran di hadapan sebagai tok guru kita, menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya kita pegang Al-Quran sampai bila-bila, sampai kiamat kita tetap pegang. Tak kira berpolitik, tak kira apa kita nak buat, nak ibadat ataupun apa jua selapangan pun, Quran mesti berada di hadapan sebagai tok guru kita. Bukan untuk dibaca saja, bukan untuk dipertandingkan saja, bukan untuk dihias saja, tapi yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala, Quran itu sebagai tok guru kita untuk menggantikan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Habis ayat 16, kita akan sambung ayat 17 kemudian, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik memang terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, harap kita dapat teruskan. Jangan berhenti bab kita, jom kita baca tafsir Quran, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana
وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بنا واهد هوادنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tasanna bi wal jabar wa tasamna malaqad allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala umali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasulin. Allahumma ghanina bi halalin haramik wa bidman siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifa an tuhimma ladunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada surau Tayyibah At-Tayyibah daripada Bandar Bukit Puchong bagi ruang untuk terus kuliah insyaAllah. Mudah-mudahan jumpa bulan depan kuliah offline insyaAllah. Assalamualaikum.